Nabi SAW bersabda, "Jauhilah kamu dari sifat tamak, kerana sesungguhnya sifat tamak itu membawa kepada kefakiran." Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, saudara penonton, wasiat terakhir, inilah tajuk yang telah kita war-warkan dari awal tadi, tentang kita nak membicarakan bagaimanakah dua perkara yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga sunnahnya. Bersempena dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang berlangsung di pusat dengan Dunia Putra Kuala Lumpur, insya-Allah. Baik saudara penonton, kita dah banyak berbicara di awal tadi, banyak tips-tips yang telah diberikan, banyak pengajaran yang telah dikongsikan, cerita-cerita menarik ya. Kita pun dah dengar lagu Wings tadi kan. Jadi kita nak bersama penonton pula, kok penonton nak menyanyi pula malam ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam ahli panel dan para hadirin hadirat sekalian. Sungguh tertarik perbincangan malam ni. Tertarik dengan nyanyian ke apa? Dengan semua sekali. Okey. Cuma saya mohon, soalan saya mohon ahli panel minta pandangan tentang mereka yang menyalahgunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan peribadi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, ini jap, Cik Ahmad Syaimi pernah terkena ke? Mana tahu kok masuk kedai yang tak ada cop halal tapi ada ayat Quran, macam mana, pernah jumpa ke? Kadang-kadang kita masuk je, nampak orang ramai, kita makan je. Tambah pula mi goreng mamak kan? Macam tu lah. Bukan mamak ya, tiada kena mengenai hidup ataupun mati, harap maklum. Baik, terima kasih Cik Ahmad Syaimi. Baik, yang ni saya minta Datuk. Tadi Datuk pun dah sentuh sebenarnya. Ya, gantung ayat 1000 dinar, murah rezeki, ambil lah bang, RM10 saja, gantung sana sini. Datuk, bagaimana ni yang duk gunakan ayat Quran untuk kepentingan peribadi, Datuk? Sebenarnya fenomena orang menggunakan ayat Al-Quran ini atau menyalahgunakan kepada kepentingan peribadi ini banyak caranya. Antara lain, pertamanya kita tengok orang tu menafsirkan ayat ni sesuka hati. Dia rasa ayat ni kena dekat dia, dia gunalah, dia bacalah ayat tu. Dia rasa ayat tu dia nak mengenakan kepada orang lain, dia bacalah ayat tu. Tapi kalau ayat tu tak nak terkena pada diri dia, dia diamkan ayat itu. Itu adalah satu daripada fenomena kita kata menyalahgunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan peribadi. Tapi kalau rasa ayat itu nak marah, maka dihalalkan apa saja. Kawan dengan iblis boleh, mencarut boleh, apa saja boleh. Sampai LGBT pun boleh macam Ustaz kata tadi. Asalkan benda itu ada sedikit keuntungan kepada dia. Dan yang keduanya kita tengok salah guna juga untuk kepentingan peribadi. Lebih teruk lagi apabila ada orang bukan Islam yang boleh baca Quran, boleh baca hadis. Sedangkan wasiat terakhir tu, kalau saya dengar Ustaz Kazim baca tadi, untuk orang Islam jadikan sebagai panduan. Tetapi hari ini menjadi momokkan, menjadi perkara yang kita baca itu bukan untuk mencari hidayah, tetapi sebagai suatu perkara yang dijadi momokkan kepada orang Islam sendiri. Lagi teruk kita tengok baru-baru ni, nasib baiklah kita dah haramkan cepatnya. Ada orang yang kalimah-kalimah Allah itu dah tak cukup dah dekat badan ni, nak tatu kalimah Allah. Salah guna juga begitu. Dan yang lainnya macam Ustaz Rizal sebut tadi, betul lah, nak jadikan pelarih itu kadang-kadang tu dia gantung ayat Quran saja, ataupun dia bawa pekerja-pekerja yang pakai tudung, padahal makanan yang dihidangkan itu tidak halal. Itu menyalahgunakan kepada ayat-ayat Al-Quran untuk menipu. Dan lebih teruk lagi kalau kita berceramah pula sekarang ni, dia bubuh dalam pembesar suara. Nak dengar ke orang tak nak dengar, kita paksa orang dengar. Kita ceramah kalau ajak benda baik tak apa, tapi kita menggalakkan orang kepada permusuhan. Ya? Sesama Islam kita suruh bergaduh, bukan kita nak ajak bersatu. Sekejap kata kawan dengan orang bukan Islam tak boleh, dah datangkan untung kita sendiri, dah dibolehkan pula. Halal dan haram itu mengikut kepada keuntungan peribadi kita. Ini sebenarnya cukup jelas menyalahgunakan Quran itu sendiri, Rizal. Baik Datuk, sikit je lah. Kalau tadi guna ayat Quran untuk kepentingan peribadi, tak patut Datuk. Kalau suami nak tambah cawangan, tiup ayat Quran kat muka, macam mana Datuk? Itu juga salah guna tu. Macam tak bagi. Kecuali nak menambahkan kasih sayang. Baik, terima yang kasih. Sedia ada ya Rizal. Baik, terima kasih Datuk. Saudara penonton, kita nampaknya ada lagi seorang penonton yang nak pun bertanya bersama kita pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan.
Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahli panel yang dihormati, terdapat segelintir masyarakat kita pada hari ini yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan sahaja dan mengamalkannya pada waktu-waktu yang bermusim. Mohon penjelasan daripada ahli panel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekejap Puan, cepat-cepat nak habis ya. Agak-agaknya kat rumah Puan ada berapa ayat si Budina, ayat 4 kul, ada berapa frame agaknya? Saya tak ada frame Al-Quran kat rumah, insyaAllah. Tapi yang penting membaca Al-Quran ya. InsyaAllah. Baik, tahniah kita ucapkan tadi Puan Syahbanu Baba. Ini Ustaz Kazim, betul lah ya, memang yang diceritakan tadi yang menggunakan Al-Quran sebagai hiasan. Ustaz, gantung Al-Quran dekat dinding dengan harapan jin tak masuk. Letak Al-Quran bawah bantal supaya hantu tak kacau anak baby. Macam mana ni Ustaz, betul tak betul ni? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk kita beriman. Kita percaya dan kita melaksanakan dia supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Sesuatu benda yang kita ambil daripada Quran, dia akan berkekalan manfaatnya sampai bila-bila. Dan akan jadi elok. Contoh paling mudah, traffic light. Merah, berhenti. Kuning, jaga-jaga. Hijau, jalan. Itu benda yang diambil daripada Quran. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhun. Mereka bertanya tentang kamu tentang haid. Jawablah bahawa haid itu berlaku kepada orang perempuan. Maka janganlah kamu hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Sebab tu bila merah, no entry, stop. Itu ayat Quran ambil tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah sampai ke mana-mana pun, bila sebut lampu merah, berhenti. Itu ayat Quran. Jangan tuan-tuan duduk depan traffic light, tukarlah lampu ni, merah aja, tukar lampu warna purple pula. Tak tuan-tuan. Dia akan berkekalan sampai bila-bila. Begitulah istimewanya Al-Quran. Tadi saya ada program dengan rakan baik Tan Sri P. Ramlee, Allah yarham. Saya jumpa dengan Datuk Haji Sattar tadi. Saya menyembah lama dengan dia. Saya tanya kepada dia, kenapa orang minat? Orang minat lagu Tan Sri P. Ramlee. Dia cerita yang itu, yang ini. Saya kata, Datuk, sebenarnya orang minat pada lagu Tan Sri P. Ramlee sebab apa? Orang tak jemu-jemu. Sebab dia tiru Al-Quran. Dia tiru tajwid Quran. Sebab tu orang sedap. Bulan dan juga angin, engkau jadi saksi. Itu tajwid, ditulis dalam tulisan Jawi. Bawau bu, itu mak asli, 2 harakat. Lam nun, nun mati jumpa dengan dal, ikhfa hakiki. Sebab tu kena dengung. Bulan, kembang hidung dia. Sebiji saya tengok lah. Dia kena dengung. Bulan, bu tak boleh panjang, 2 harakat je mak asli. Tapi hari ni orang buat lagu, dia tak tahu tajwid. Bulan madu, bu-nya dah 6 harakat. Jadi itu. Jadi tuan-tuan, kalau kita betul-betul ikut Quran, Quran bukan sekadar digantung di dinding. Quran bukan sekadar digantung di dinding, diletak di bawah bantal dan sebagainya macam Datuk sebutkan tadi. Al-Quran itu kena amalkan dalam setiap kali kehidupan. Tak salah gantung di dinding untuk menggalakkan orang membaca. Tak salah beli khak letak. Dia menung tengok khaknya pusing ke atas, pusing ke bawah ni apa? Dia duduk pelan-pelan. Kul. Kul dah dapat dah. Dekat setengah jam duk kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Maknanya dia menggalakkan orang untuk membaca. Tidaklah menjadi salah daripada letak kucing letak ayat Quran. Betul. Tetapi jangan kita menganggap bahawa sesuatu benda itu bila diletakkan ayat Quran, bila dipasang ayat Quran kita sudah Islamik. Letaknya kereta kita stiker Al-Quran, kita kata dah Islamik. Dah tak aksiden dah. Kalau aksiden pun tak jadi apa. Jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga, jangan sampai tahap macam itu. Al-Quran bukan berkala. Al-Quran bukan bermusim. Kita tanya dekat dia, last baca Yasin bila? Dia kata tahun 90. Dia tengok ke atas. 98. Lama gila kita tanya dia. Kenapa sekarang tak baca? Tak ada orang mati, kata dia. Oh, maknanya Yasin ni nak baca untuk orang mati ke? Tidak, Yasin dibaca untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Orang mati baca sampai juga insya-Allah, tapi kita yang hidup di dunia memerlukan Yasin. Sebab di dalam Yasin ada ilmu pertanian.
Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin satu ayat bahawa daripada tumbuhan yang berwarna hijau akan keluarnya api. Hari ini bila kita buat kajian tentang biodiesel, biodiesel boleh mengeluarkan bahan api daripada kelapa sawit. Ketika kelapa sawit masih hijau, dia boleh menghasilkan biodiesel. Di dalam undang-undang jalan raya, dalam surah Yasin ada sebut, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari pada satu jalan, bulan satu jalan, siang satu jalan, malam satu jalan, masing-masing tidak akan berlanggar di antara satu sama lain. Ini undang-undang jalan raya. Lori yang berat satu jalan, kereta yang laju satu jalan, motosikal satu jalan, orang jalan kaki satu jalan. Bila masing-masing mengikut jalannya, insya-Allah jalan raya menjadi jalan yang paling selamat. Maknanya Al-Quran kena pakai, bukan sekadar digantung. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Tadi kalau tadi macam ni bulan madu tu kan? Ya. Kalau diidghamkan macam lagu Piramid macam mana bunyinya? Bulan dan juga angin. Angin kena panjang sebab dia ma'arid li sukun. Oh, memang angin pun keluar panjang tu. Kita rehat seketika, jumpa seketika nanti.